Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita punya background masing-masing lagi cerah lah malam ni Puan. Cerah eh? Saya pun dah tukar posisi ni. Nampak lagi cerah lah. Nampak bercahaya lah malam ni. Tu kita belajar dari pengalaman. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Encik Amir di Buku Penulis Galeri Ilmu. Dan bersama kita Puan Fida Jaafar, penulis buku Wanita Wajib Kaya. Kenapa Puan Fida berudara lagi? Dia sebab sambutan kita nampak kat situ. Demand tu ada. Jadi kita terus untuk book Puan Fida untuk 4 minggu insyaAllah. Kita dah book siap-siap. Harapnya berjalan lancar lah untuk kita punya segmen Wanita Wajib Kaya. So, terima kasih Puan kerana sudi bagi kerjasama dan tak serik lah jadi tetamu ni saya cakap. Jadi memang saya sangat teruja lah sebab nak mengorek lagi tentang buku Wanita Wajib Kaya ni yang saya nampak benda ni sangat-sangat signifikan dengan situasi sekarang dalam keadaan pandemik yang orang cakap. Suami isteri pun bekerja lah masing-masing, saling melengkapi, saling membanyakkan lagi sumber pendapatan, dan buku ni antara lain dia memotivate lah untuk wanita-wanita khususnya di luar sana untuk jadi kaya. So sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu siap-siap pada korang yang tak dapatkan lagi buku ni, di link kami ada profil, di profil kami ada link untuk dapatkan buku ni di Shopee, Galeri Ilmu. Boleh klik di situ, insya-Allah keluar terus. So tanpa buang masa, insya-Allah kita boleh mula semua dengar suara kami, insya-Allah. Boleh komen siapa-siapa yang sedang berada di talian. Boleh komen situ jelas tak jelas, dengar tak dengar. Sebab kita punya segmen ni kita buat dalam setengah jam lebih kurang sebab kita macam berepisod lah kita akan buat. Malam ni kita ada dua topik yang orang cakap kalau ikut sini tajuk besar dia apa tajuk besar saya lupa pula. Ada apa dengan kaya? Ada apa dengan kaya? Ada apa? Ada apa dengan kaya? Kenapa mesti kaya ni? Tak boleh ke miskin? Salah ke miskin? Dosa ke miskin? So bertalu-talu persoalan tu. So kita untuk meringankan dululah. So pada yang tak tahu, Puan Fida adalah penulis buku ni dan juga sebelum ni telah menghasilkan buku Bijak Urus Rumah Sewa. Ya, betul. Bersama Tuan Bija. So malam ni kita tak nak sentuh pasal tu, kita nak sentuh direct berkenaan wanita wajib kaya. Ni bukanlah perdebatan, bukan apa, tapi satu kupasan lah. Kita nak merungkai sikit berkenaan makna kaya tu. Ada apa dengan kaya ni? So kita nak terus pada tajuk yang pertama lah. Dia punya subtopik dia. Ada apa dengan kaya? Subtopik yang pertama, stigma kaya dalam masyarakat. Bila sebut kaya, apa yang masyarakat fikir? Bismillah Puan, saya cerahkan. Okey. Terima kasih Cik Amir atas jemputan dan luang masa malam ni lah. Kita terus kepada tajuk pecahan kita yang pertama, stigma masyarakat pada kaya. Cik Amir sendirilah apa Cik Amir faham tentang saya suka. Tak adalah saya je bertanya kan. Nak bertanya ni Puan sebenarnya sebab kita nak release kita punya, kita tak nak terlalu macam formal sangat. Saya pakai baju-baju ni sebab kalau saya bertanya nak tanya ni susah juga sebenarnya. So saya suka bila Puan tanya saya, at least saya ni jadi bahan uji kaji boleh juga lah. Okey. Kaya kat saya kan? Ya. So kalau kaya ni, kalau lawak hampir dia tu kaya lah kan, kaya. Roti kaya tu. Kaya nak jadi kaya. Nak roti kaya beli santan apa tu buat. Itu lawak klise lah cakap. So kalau kaya, direct fikir duit lah. Duit, rumah besar, apa yang besar semua. Itulah kaya. Kaya ni semua benda-benda yang keduniaan lah senang cakap. Bila sebut Islam ni, kaya ni macam tak payah kaya lah. Nanti kena macam-macam lah. Kena bayar zakat lah, apalah. Macam banyak sangat lah dia punya ni. Macam tak nak kaya lah. Senang cakap. Konon, duniawi, tapi dalam hati nak sebenarnya. So kaya bagi saya itulah nampak duit je. Kalau literally lah. Itu kalau pandang dari mata keduniaan lah. Tapi kalau dari mata yang orang cakap ilmu tu, kaya ni macam-macam lah. Dia punya kiasan dia, kaya jiwa apa semua. Tapi kaya yang saya nampak lebih nombor satunya duit lah. Tu. Ya, betul. Kebanyakannya memang macam tu, memang realiti. Tak salah pun sebab
kaya itu subjektif kan. Dia bergantung kepada fahaman masing-masing lah masyarakat kita. Cuma stigma yang kurang elok kita dengar tu bila masyarakat kita mula katakan kaya itu orang yang sombong kan. Kaya itu banyak datangkan kejahatan. Sampaikan macam ayat yang Cik Amir cakap tadilah, kalau boleh saya tak nak kaya sebab nanti saya kena rompak ke, kena culik ke kan. Ataupun saya takutlah kaya, saya takut nanti saya berubah. Saya takut saya jadi orang lain, saya takut saya jadi sombong kan. Itu yang kita tak nak, stigma tu yang akan menjauhkan lagi diri kita untuk mencapai matlamat kehidupan kita lah. Khususnya untuk menjadi seorang yang kaya, yang mulia. Sebab yang kaya tu besar. Okey, jadi kaya tu kalau kita tengok dari segi pandangan pandangan kasar, kita nampak yang fizikal dululah. Kita tak macam kaya tu rumah besar, kereta besar, kereta mewah. Kaya itu lifestyle yang hebat-hebat. Okey. Dan kita lupa sebenarnya ada tu orang yang dari lahir tak ada apa-apa tapi dia boleh cipta satu kekayaan sendiri. Maksudnya dia tak bergantung pada kekayaan keluarga ke, atau warisan ke kan. Dapat wasiat ratus juta ke, tak ada. Tapi apa yang dia develop adalah mindset. Okay, mindset dia nak jadi seorang yang berjaya. Dia ada matlamat yang jelas dalam hidup dia. Okay, jadi bila dia tahu apa matlamat dia sedang tuju ke arah tu. Itu yang kita cuba tonjolkan dalam wanita wajib kaya tadi. Setiap wanita, anda adalah sangat berharga dan anda kena clear apa sebenarnya matlamat kehidupan anda. Ya, kita tak boleh nak go with the flow je. Tak apalah, esok hidup untuk esok. Okay, lepas tu next. Tak. Okay, kita createkan satu matlamat supaya kita jelas akan kehidupan kita ni lah. Itu kaya. Taknya bukan pada harta, bukan pada wang ringgit, tapi pada kat sini. Semua ada akal. Mindset. Itu kita dah bagi dah. Yes, mindset. Okay. Dan bila cakap kaya, nanti akan jadi sombong, akan jadi bongkak ni pula. Kaya tu cuma senjata je. Betul tak? Okay, yang menggerakkan senjata tu adalah siapa? Manusia, kita lah. Okay, kalau kita diberi pinjaman oleh Tuhan yang Maha Kaya, harta benda, kita guna sebaiknya lah. Macam contoh pisau lah. Kalau Cik Amir pakai pisau, Cik Amir pandai masak. So masak akan jadi macam-macam masakan yang sedap. Betul tak? Okay, tapi kalau pisau takut digunakan untuk tujuan yang tak elok, nak bunuh orang ke, nak curi orang ke, so dia akan jadi satu benda yang tak baik lah. So itu yang sebenarnya. Kaya ni alat lah sebenarnya. Ya, alat untuk capai apa yang kita nak dalam hidup kita. Okay? Sebab lepas ni kita akan bincang lagi penting ke jadi kaya. That's why kita kena faham kenapa kita kena kaya. Okey, untuk yang orang cakap subtopik utama ni yang boleh mungkin selepas di soal tadi saya jadi orang biasa marhain yang standard lah. Orang cakap kaya, duit, kaya, sombong, duit, kena rompak. Semua yang negatif lah saya cakap. Tak nampak yang positif. Betul. Tapi bila dijelaskan secara orang cakap secara ilmu lah orang cakap kan, insya-Allah kita bercakap bermula daripada mindset kita lah. Sebab kita nak tahu utamanya kita lahir ada tujuan kita, ada matlamat kita. Bukan sekadar orang cakap betul lelaki tu pemimpin, perempuan tu dipimpin, tapi apakah salah untuk perempuan tu memimpin diri sendiri untuk menjadi tadi dah kaya dan minda, dan dia lebih kepada saya nampak istilah lain yang boleh saya cakap sini berdikari lah kot. Dia punya kaya tu independent. Dia daripada kaya Cik minda tu. Yes. Kadang orang kan dia allergic dengan perkataan kaya ni. Dia tak nak pun dengar kaya-kaya, nak pun duniawi je kan. So perkataan kaya ganti
uh, wanita wajib berdikari. Okey. Wanita wajib bayar zakat. Sebab Ah, perlu keluarkan, betul. memberi Betul. kepada orang lain. Betul. Kita kena tukarkan perkataan kaya tu satulah. Tapi apa yang kaya tu boleh buat macam tadilah dia berdikari, dia bayar zakat. Kita huraikan benda-benda tu. Maknanya yelah dah dia tak nak dengar perkataan kaya tu kan. Okey, kita bagi tahu lah. Wanita wajib apa? Wajib berdikari, bayar zakat, wajib sekian-sekian-sekian yang memerlukan pada kekayaan tu tadi. Sebab apa pun ujungnya macam kita cakap lah. Rukun Islam yang 5 yang kita belajar, yang kita akidah kita. Betul. Bukan salah satu, 3 lah orang cakap. Zakat, haji, lagi satu apa lagi? Tolak puasa zakat. Zakat dengan haji 2. Zakat dengan haji. Ini saya belajar dengan Tuan Zaidi Ismail lah. Dia cakap dekat saya. Okey. Dia cakap dalam rukun Islam tu sendiri dah ajar 2 benda ni berkaitan kaya lah. Bagi yang mampu pergi haji, dan zakat tu kalau tak kaya nak bayar benda apa? So benda tu betul lah membuka minda kita. Rukun Islam kita sendiri dah ajar ke apa kaya tu sebenarnya Secara satu kewajipan lah. Wajib mencakap. Memang wajib kaya tu. Tak kaya dosa. Kalau kita tengok sirah pun kan, apa sahabat kan, kita pemimpin sendiri, Rasulullah SAW, semuanya berharta kan. Jadi harta yang dibelanjakan pada jalan yang betul lah. Kat sini kita tak cerita macam mana kita dapatkan kekayaan tu. Kita cuma jelaskan stigma tu. Jauhkan fikir kaya itu satu benda yang negatif. Mulakan fikir yang baik-baik tentang kaya. Banyak benda yang kita boleh buat bila kita kaya. That's why kita nak sambung ke subtopik kedua. Apa kepentingan kaya ni? Penting ke jadi kaya kan? Penting tak jadi kaya? Topik yang kedua tu saya suka sentuh sebab bila adanya buku ni, saya nampak satu benda yang lagi best. Puan Fida berani memecah monopoli kekayaan yang difahamkan masyarakat mesti lelaki. Kaya lelaki. Apa-apa orang cakap contoh richest man in the world pun lelaki kan. Yang perempuan tu punya ranking tak tahu yang berapa, tapi kira asal kaya mesti lelaki. Kenapa salah perempuan jadi kaya kan? Jadi buku ni macam Puan Fida cakap, dia tak ajar cara kaya, tapi dia didik mindset kita kenapa kaya tu tadi. Dan ni kita nak masuk subtopik kedua. Itulah asas dia. Itu asas dia. Yes. Apa-apa yang kita nak buat dalam kehidupan pun mesti ada asas dia. Kalau kita nak lompat terus untuk jadi seorang jutawan, tu mustahil lah. So apa binaan asas dia adalah mindset yang betul. Yes. Mindset yang betul tu sebenarnya kalau boleh kita cakap yang selalu orang uar-uarkan big why lah. Kat sini Puan Fida merungkai big why salah satu. Kenapa kena jadi kaya? So kita dah boleh masuk subtopik kedua. Penting ke jadi kaya ni? Penting ke? Penting tak? Penting ke tak? Okey. Saya bagi satu contoh lah. Okey, apabila kita seorang yang berharta, harta tu kat sini diperolehi dengan jalan yang betul lah. Bukan sailang orang ke apa ke, kita cari kekayaan yang betul dan kita gunakan ke jalan yang betul. Maksudnya kita ada banyak pilihan. Contoh, kita nak berhenti kerja, okay? Tapi kita tak ada harta. So kita takut, kita terperangkap dengan kerja yang kita ada sekarang walaupun kita tak suka. Kita tak ada pilihan pun. Okay? Kita kena hadaplah pekerjaan yang kita tak suka tu sampai bila-bila sebab kita perlukan sumber untuk menampung kehidupan kita. Okay? Bertentangan pula jika kita ada harta, yang mana kita boleh buat pilihan. Kita nak berhenti kerja kita sekarang untuk kita fokus pada benda yang kita suka pula. Okay? Banyak tu kesan dia sebab kita hidup untuk happy. Betul tak? Ini matlamat semua orang lah. Tapi lain-lain lah cara untuk capai dia. Tak naklah happy dengan menindas orang, tak adalah kan. Okay, happy tu maksudnya kita dapat nikmat hidup dengan happy. Dalam kehidupan itulah matlamat kita yang sebenarnya pun nak happy dan bahagia. Ke ada orang nak hidup untuk rasa sedih sepanjang masa, tak ada pun kan. Okay, jadi
penting untuk kita ada banyak pilihan. Contohlah Encik Amir, orang jutawan yang masyhur, yang baik hati, kan? Amin, amin. Ah, Amin. Amin. Cik nak beli satu kereta yang harga 2 juta pun boleh, cik mampu. Okey, lebih mampu. Tapi Encik memilih, Cik Amir memilih untuk beli kereta kegemaran Cik Amir cuma harga RM500,000 sahaja. Okey. So maksud kita ada pilihan untuk kita menunjukkan kekayaan kita secara tak sedar diri, na'udzubillah, atau kita mahu hidup sederhana. Okey, yang mana takut dirompak tadi, anda ada pilihan untuk hidup di bawah radar pun. Orang tak tahu pun anda kaya. Okey, tapi di sebalik tabir tu anda buat banyak kebajikan dengan harta yang anda ada. Itu maksudnya. Okay, kita ada pilihan yang banyak. Nak pencing awal boleh, nak duduk rumah goyang kaki boleh, tapi the true real rich memang takkan duduk rumah goyang kaki lah. Dia akan buat benda yang dia suka dan dia akan sumbangkan balik kepada masyarakat. Ada satu ni lah, apa kata-kata saya perasan. Dia punya ayat ni, saya nak minta pendapat daripada Puan Fida lah yang dah orang cakap dengan buku Bijak Urus Rumah Sewa tu, kita yakinlah sebab dah ada rumah sewa kan. So dengan terlahir pula buku Wanita Wajib Kaya ni, nak cakap kaya ni yang saya baca artikel saya tertulis, dia letak pada 3 objektif. Satu, dia kaya sebab dia orang cakap dia dah nak settlekan hutang. Hutang dia lah. Yang kedua, dia tak nak hidup dia ni menyusahkan orang. Sebab dia ada miskin, dia akan menyusahkan orang. Dan yang ketiga, yang ni saya suka yang nombor 3 ni lah. Dia dah ada kaya ni, dia nak mudahkan orang lain. So dia cakap kaya dia ni 3 je. Pertama tadi, ialah hutang tu memang kita tahulah, memang walaupun orang tu boleh beli cash apa semua, tapi hutang ni macam saya bila buat dengan tuan tadi, hutang ni sebenarnya cara mudah dapat duit. Tinggal lagi, hutang tu tak salah. Tapi yang salah bila kita tak ada ilmu menguruskan hutang. Okey. Hutang, dia tak nak menyusahkan orang, ada lebih dia nak tolong orang. So, kalau boleh Puan Fida komen sikit pasal 3 perkara ni, rukai sikit. Ada nak tambah atau ada nak tambah baik? Sebab benda ni pun itu saya yang baca tu saya rasa macam nice juga ni. Kan, itu yang kita sebut tadi, bila kita kaya, kita ada banyak pilihan. You still nak berhutang boleh, you nak lampaikan terus hutang pun boleh. Itu satu yang mendamaikan fikiran kita. Of course lah kita nak bebas hutang. So kita dah ada pilihan tau, nak lampaikan hutang. Kalau kita tak ada harta, saya tak suka sebut tak kaya sebenarnya. Kalau kita tak sebut juga, kalau kita tak kaya, macam mana kita nak selesaikan hutang? Okey, hidup acik siang malam fikir hutang. So emosi kita pun terganggu. Okey. Yang kedua tadi apa dia? Dia tak nak menyusahkan orang. Tak nak menyusahkan orang. Okey. Sebab harga sebuah kehidupan kita tak tahu di masa depan macam mana. Sebab tu ramai yang pada awal usia muda berjoli dengan kewangan dia sampai masa tua dia kehilangan banyak benda termasuklah kesihatan. Okey, inilah kekayaan yang paling utama sebenarnya, kesihatan. Setuju. Kesihatan tu, harga untuk membayar balik sebuah kesihatan yang baik itu memang sangat tinggi lah. Okey, jadi kalau kita tak berharta, kita pula sakit, kita tak ada siapa yang nak biaya, so kita kena susahkan orang, nak tak nak, betul tak? Kita tak ada pilihan. Jadi that's why matlamat yang ditetapkan tadi memang betul lah, dia tak nak menyusahkan orang, so dia prepare untuk diri sendiri. Dan ketiga, dia memudahkan orang lain, paling best. Okay? Sebab apa yang saya sebut tadi, kita dalam hidup kita nak gembira. Okay? Bila kita dapat memudahkan orang lain, orang tu gembira tak? Gembira? Orang tu akan gembira dan kegembiraan tu akan terpantul balik pada kita. Itu hukum alam.
what you give you get back more. Selalu kita dengar macam tu kan. Kalau betul. kita bagi benda buruk kat orang, buruklah kita dapat semula. Bila kita bagi benda yang baik, baiklah yang datang berkali ganda. Betul, betul. So, Bila puan sebut semua yang pasal dia kesihatan tadi, bila puan sentuh pasal kesihatan tu, ini adalah satu yang saya baca lah. The acronym usia, USIA, usia. Dia punya maksud tu, baca tu, umur sihat itu aset. So dia cakap sihat tu, kesihatan tu adalah aset. Sebab kita belajar lah dalam orang cakap kira-kira ni ilmu kira-kira ni orang cakap sama ada aset atau liability. So bila dia sebut tu umur sihat itu aset, memang yalah Mak Saleh pun sebut health is wealth kan. Dia cakap kesihatan sebenarnya adalah kekayaan yang sebenar. Dan betul lah tu bila itu pun sebenarnya satu mindset juga bagi saya yang kita kena faham. Betul kita yelah kebanyakan dengan keadaan sekarang orang cakap keluar pagi balik malam. Kadang tu yang saya baca ayat lawak dekat Facebook pergi kerja gelap, balik kerja gelap. Balik pun takut gelap masa depan anak-anak sebab tak nampak apa dia kan. Jadi benda tu minta simpalan na'udzubillah kan. Lepas tu ada yang cakap macam pergi kerja, orang cakap pergi kerja naik kereta, dapat gaji bayar kereta. Macam untuk apa kerja ni sebenarnya? So yang bagi saya benda ni dia apa-apa pun yang saya bila saya baca balik pada apa yang Puan sudah sampaikan ni, kepentingan ilmu lah sebenarnya. Sebab kaya tu alat dan nak dapatkan alat tu balik pada ilmu. So saya setuju lah bila dia cakap memang kaya ni dengan lebih banyak pilihan dan lagi banyak option lah yang kita boleh dapat. Dan antara ultimate dia tadi tu lah, bila kita dapat menggembirakan orang tu, kita dapat rasa tau macam bila orang tergembira, macam saya, kalau saya tanya peribadi saya yang saya perasan, doa daripada orang yang kita gembirakan tu, dia cakap semoga Tuhan siap. Jadi macam doa ni satu benda yang priceless lah bagi saya. Saya nak bagi satu tips kat Cik Amir kalau jumpa orang susah kita kan selalu baik hati, kita bagi orang bagi sesiapa yang Cik Amir jumpa, bagi dia secara mengejut, contoh satu not 50 ke, atau pulanglah kan, ni saya bagi contoh RM50 dan tengok pada mata dia. Allah, tak pernah buat lagi. Tu, kalau dia pakai spek tak nampak lah, kalau pakai spek hitam kan. Kalau dia cuba renung ke mata, itu tips dia lah. Dia akan menusuk balik ke hati kita dan kita akan tengok sebuah mata yang sangat bersyukur. Cuba buat, nanti dia akan terpantul balik kat kita. Ayat Puan Fida ni dia menyampaikan satu, yelah saya editor kan, banyak sangat buku motivasi saya baca. Walaupun kadang amal tak amal lah sebab banyak baca tu untuk edit. Untuk amal tu hidayah daripada Allah lah juga kan. So bila baca tu dia cakap macam kadang kita rasa, contoh macam tadi lah, RM10 lah. RM1 tu sikit sangat kan. RM10 lah. Mungkin RM10 bagi kita yang orang cakap orang-orang kebanyakan ni B40 ke apa, RM10 ni macam biasa lah. Tapi untuk orang lain RM10 ni nilai dia tak sama kita. Sangat besar. So bila saya baca artikel tu, teks tu, saya perasan satu benda. Kita jangan sekali-kali letak yang apa kita ada ni sama dengan orang lain. Macam alah ini tak ada apa. Yang kita rasa sikit tu sebenarnya ke orang yang memerlukan ni, macam tadilah dia sinar mata dia tu menggambarkan sangat-sangat dia appreciate tau. Jadi benda tu saya ada lagi yang macam ayat yang biasa kalau viral lah orang cakap kan. Kita memberi orang yang memberi ni kadang dia bukan sebab dia ada, tapi dia pernah rasa tak ada. Jadi ayat tu menunjuk lah. Sebab saya kadang macam tu lah situasi macam tu. Saya bagi bukan sebab saya nak kata kaya ni, amin kan. Tapi saya motivate kalau saya bagi tu sebab saya tahu waktu saya tak ada tu, dia punya perasaan tu, RM20 tu sangat besar lah. Waktu zaman orang cakap memang tak ada duit kan. Jadi itulah antara yang mungkin lah. Itu antara keikhlasan lah kan. Betul. Bila kita rasa insaf, ikhlas untuk bagi orang, dan bila kita tengok orang tu terima dengan rasa bersyukur dan pada masa tu dia mendoakan kita,
Yes. Masa tu doa balik makbul untuk kita dapat Amin. balik. Amin. Hmm. Doa tu So sebenarnya itulah. sangat powerful. Yes. Hmm. So tuan-puan yang sedang mendengar kami ni, penting ke tak penting agak-agak selepas kami bersembang, berborak tentang tadi mula kita stigma kaya. Berkenaan stigma, macam mana kaya tu kita kena betulkan balik lah. Betulkan balik mindset kita ni sebab dia penting sebenarnya pembacaan buku-buku macam ni. Lagi-lagi bila di-highlightkan wanita ni. Sebab ada satu komen tu dekat IG lah lepas kita dah live tu, dia tulis dah dia tulis seorang je lah dia tulis. Maknanya kalau tak kaya berdosa lah. Saya tak jawab lah. Tinggal lagi saya tunjuk kita punya video tu lah. Harapnya dia tengok lah video tu. Sebab yang dia komen tu waktu dekat poster. Poster IG tu. Sebab dia mengambil perkataan wajib tu. Betul tak? Dia mengambil serius perkataan wajib tu sebagai hukum. Dia bukanlah hukum. Dia macam wajib berdikari, wajib berharta. Dia ada backup masa depan. Pemahaman orang akan selalu berbeza. Okay, selagi dia tak faham apa yang kita cuba sampaikan, dia akan berfikir, membuat andaian yang macam-macam lah. Dia kalau nak tanya dari saya sudut editor pula, saya akan cakap benda ni clickbait lah, clickbait. Kalau kita tulis macam tadi, kalau kita cakap macam Puan Fida cakap, wanita wajib berdikari, macam alah, tajuk dia lemah. Macam lemah, macam bisya-bisya je macam cakap kan. So bila sebab kaya, dia jadi macam sentak tau, macam trigger macam untuk aku miskin tau. Okay, aku beli kan. Ini kaya yang maksud dia, ini sekian-sekian punya kaya. Dia balik pada tadi mindset, alat. Itu tadi stigma. Lepas tu kita dah cerita pula kenapa penting jadi kaya ni. Antaranya macam tadi lah, kita akan lebih banyak pilihan untuk jadi. Betul. Kita je pilih lah. Nak kaya belagak atau kaya dalam diam. So orang yang bijak, dia kaya tapi hidup biasa lah. Sebab kalau dia sendiri yang memberitahu dunia dia kaya, tunjuk lifestyle dia apa semua, siapa yang suruh? Tak ada siapa suruh pun. Benda tu pilihan masing-masing. Selagi dia boleh kontrol, dia ada ilmu. Dan bagi saya ilmu tu lah. Ilmu dan dia kena duduk juga macam sebelum ni saya ada tanya, ada grup tak? Macam Puan Fida cakap, sebenarnya ada. Tapi masih lagi close grup tu tak open lagi Grup tertutup. Grup tu tutup. So benda tu lah maksud saya. Kita ni sekarang bila kita dah dengan teknologi apa semua ni, kita kena bijak lah untuk memilih siapa kita punya circle. Circle kita tu sebenarnya saya perasan yang mencerminkan balik siapa diri kita. Kalau kita berkawan dengan yang semua naik, semua sembang nak kencang, semua dia lah kan, hebat kan dia. So kita pun terikut-ikut lah. Dia balik pada siapa kawan kita tu lah. So bila kita baca buku yang betul, insya-Allah kita duduk dalam circle yang betul, mindset kita pun insya-Allah okey. Orang cakap, ni sedar tak sedar ni kita dah menghampiri lah Puan Fida. Kita punya sesi episod pertama ni. Tengah jam kita tak boleh buat lebih. Lebih tu orang bosan tengok kita sebab kita nak buat lagi. So saya serah kat Puan Fida untuk kesimpulan minggu ni punya tajuk stigma kaya dan penting jadi kaya. Bismillah. Ada apa dengan kaya? Kaya itu satu benda yang difikirkan dari sudut positif. Jangan guna stigma lah. Kaya itu jahat, kaya itu sombong, kaya itu kena rompak. Itu adalah stigma lama. Ubahkan mindset anda pada satu stigma yang baru. Okey, kalau nak buat simbolik, ambil kertas, tulis stigma lama tadi, konyok-konyok dia buang. Ataupun koyak-koyakkan dia. Ataupun bakar kertas tu. Jam. Okey, jam lompat kepada satu stigma baru yang kaya itu kita akan ada banyak pilihan untuk menjadi seorang kaya yang mulia. Dan sebagai wanita, kita kena ada skill-skill untuk berdikari supaya kaya ni, dalam lain lah kaya ni ataupun skill tadi kita boleh jaga diri kita lah. Kita tidak bergantung pada makhluk. Okay? Kerana yang memberi kekayaan adalah Tuhan yang Maha Kaya. Jadi kita jangan bergantung pada makhluk. Betul. Okey, itu je Cik Amir. Ni saya sebelum tu saya suka ni sebab soalan ni memang sangat klise ni.
bukan wanita aja wajib kaya, lelaki pun wajib kaya. Emas harga kilang bangi. Okey, thank you Puan. Tepat Puan punya ayat tu. Sebab belakang ni Puan Fida dah menjawab dah soalan Puan. Ya, memang wanita wajib kaya. Tetapi lelaki wajib lebih kaya. Tu dia. Saya kena wajib lebih kaya daripada isteri saya. Macam tu contoh. Terima kasih Puan Emas Harga Kilang. So betul. Kami yang sebagai pemimpin ni lebih wajib kaya lah. Malulah tengok orang perempuan dah kaya tapi tak kaya kan. So insyaAllah kita lebih kaya daripada perempuan lah insyaAllah. Lebih kaya daripada perempuan. So kita akan bertemu Puan Fida untuk episod seterusnya. Apa tajuk kita? Saya lupa lah. Next ni. Ingat tak? Episod Ingat. seterusnya. Mak kena tanya balik. Sustain lah nanti. Sustain. So tengok feed kita. Kita akan up dekat kita punya feed. Pada yang tak dapatkan lagi, wanita wajib kaya, dia bukan ajar macam mana nak kaya, lebih pada kita mindset kenapa wanita tu wajib kaya. Lelaki Itulah wajib cara untuk kaya. Bina mindset atas dulu. So kalau siapa yang tanya kenapa wanita bukan lelaki, tunggulah buku Lelaki Wajib Kaya. Tunggu dulu. Okay, sekian dulu daripada kami, daripada Puan Fida. Terima kasih. Minta maaf salah orang cakap ada terkurang terlebih dalam kami berborak. Sebab kami lebih daripada nak buka minda. Sebab kita tahu sekarang ni masing-masing masih lagi mencari motivasi lah. Kenapa kena kaya, kenapa kena kerja lebih. Sebab dalam keadaan sekarang bagi saya dah memang tak ada alasan lah untuk tak kaya. Itu je lah dulu. Terima kasih Puan. InsyaAllah. Terima kasih kembali. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.